Allah Ta'ala sebut faedah yang pertama, hadza nadhirum minan nuzuril ula. Al-Quran ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran ini adalah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu. Dia kata apa? Kenapa dia mula dengan nazir, dia tak kata dengan bashir? Sedangkan sifat Nabi ada dua, bashiran wa naziran, pemberi khabar gembira. Nabi juga kepada orang beriman khabar gembira, naziran bashiran lil mukmin, naziran pemberi amaran kepada orang yang derhaka. Tapi kenapa dia sebut nazir, dia tak sebut bashir? Tanda ni pelajar, li'annal maqam, kerana ayat ini ayat menyebut tentang peringatan Allah Azza wa Jalla kepada orang yang derhaka. Daripada awal surah, tanda pelajar, dari surah ni, suratul Najmi, tahaddasa min awalis surati ila akhirah an Quraisy. Ayat ini daripada awal sampai ke akhir semuanya cerita dia tentang Quraisy, tentang Quraisy. Wa takzibiha lirrasul, mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyembah berhala. Maka Allah kata Muhammad itu nazir. Quraisy, mu kenal Muhammad siapa? Muhammad itu adalah nazir minan nuzuril ula, salah seorang daripada pemberi amaran daripada siri-siri pemberi amaran rasul-rasul yang terdahulu. Jadi sebagaimana orang dulu derhaka, mereka binasa, kamu pun kalau nak binasa juga derhakalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil siyak. Mana ayat ini kita fahamlah. Surah An-Najm ini surah diturunkan di Makkah. Sebab itu dikatakan, diceritakan awal baru ni, bila Nabi kita pas sujudu tu, habis Nabi kita sujud, habis pakat sujud belaka. Wallahu alam. Yang kedua, al-faidatus tsaniyatu, faedah yang kedua, azifatil azifah. Azifati al-azifah, telah hampir masa datangnya saat yang hampir itu, iaitulah kiamat. Ulama kata at-tanbih ala qurbil munzari bihi. Ayat ini memberi peringatan kepada kita bahawa apa yang diberi amaran itu dekat. Wa huwa min kamalil inzar, ini adalah merupakan suatu amaran yang begitu sempurna. Untuk apa? Lil bidari, supaya kita mulakan langkah perjalanan kita dengan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang telah diamarankan. Macam kita hari ni lah, banyak amaran-amaran yang telah diberi. Contohnya bila kita berjalan selikuh, dia tulis awas selikuh tajam. Ada selikuh tajam, tempat konah baring, kata budak. Dulu gambar tengkorak, sekarang ni tak ada gambar tengkorak ni, tak ada. Lama kita muda-muda tu, tepi jalan tu kalau tempat bahaya dia tulis, dia tak gambar tengkorak. Lalu ni tak ada gambar tengkorak. Ada. Rupanya tak boleh, takut. Sebab ni cerita nakal ni, bukan cerita Quran ni. Orang ni bila tamat gambar tengkorak, dia lagi kuat pres, takut hantu. Betul atau tidak? Betul kata cerita karu. Patutnya gambar tengkorak mana tempat orang mati gambar sini memperik lah. Dia lagi pres sebab dia takut ke tengkorak. Na'udzubillah. Sebab tu kaji Abu Buai lah gambar tengkorak. Yang tak ada kena menunggu tafsir ni awal. Cerita saja. Mana dia kata bila Allah Ta'ala beri amaran, benda tu akan berlaku dekat, bermakna kita mesti buat persiapan bahawa kematian itu depan mata kita. Tak situ. Ni kita duk mikir lagi sebabnya sedap hati tu, sebab kita duk ambil keturunan kita. Tak apa. Saya baru umur 50. Arwah ayah ni umur 80 mati. Mak 90. Ada 40 tahun lagi untuk kita enjoy. Tu rasa sedap hati tu. Kita tengok kawan-kawan kita umur sebaya mati dah. Saya baru umur 60. Kawan saya dulu mati umur 40. Kenapa kita tak fikir orang yang mati awal? Duk mikir panjang-panjang umur supaya kita boleh lara lah. Jadi ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kita bahawa apabila diberi amaran benda tu dekat, kamu berhati-hati. Makna kematian tu sangat dekat.
Maka kita para jemaah sekalian berhati-hati dengan kematian, sebab dia sangat dekat dengan kita. Kita pergi kepada faedah yang ketiga. Afamin hadzal hadisi ta'jabun. Adakah dengan ayat Quran ini kamu pelik, rasa pelik? Wa tadhakuna wa la tabkun, kamu ketawa-ketawa je, tak takut langsung. Wa antum samidun, dan kamu lara, kamu tak hiraukan kepada amaran Allah Azza wa Jalla. Banyak kan makna samidun tadi, ada kata lara, ada kata leka, ada kata sombong, macam-macam perangai yang kamu ada. Jadi kata di para ulama tulis, ayat ini Allah Ta'ala mencela orang-orang yang tak mau dengar Quran, tapi dia suka dengar lagu-lagu. Quran tak ada. Kama halu as-sama'atiyah, sebagaimana orang-orang yang duk dengar zaman Nabi dulu, puak-puak dia ni duk dengar siulan-siulan, lagu-lagu hinga bangar yang dibuat dekat Kaabah untuk nak menghalang orang daripada dengar Quran. Itu puak kafir tu. Zaman kita ni dia tak ada halang apa dah. Dia beri alat gadget kita ni, semua benda dengan lagu belaka. Jadi semua benda dengan lagu belaka. Yang saya rasa sedih juga ni, ustaz-ustaz pendakwah pun bila buat kata-kata nasihat, lagu lalu toten lagu. Lalu toten. Muzik. Berdoa masuk muzik juga. Doa masuk muzik juga. Kita kata doa apa dengan muzik ni? Baca Quran dengan lagu, dengan lagu-lagu tu maknanya ghina, lagu. Dengan muzik kita kata jangan. Itu perbuatan jahiliah nak menyekat orang. Sekarang ni orang tak dengar Quran. Ni ada setengah kereta ni, bila kita naik kereta sahabat-sahabat kita ni, tutup pintu, buka enjin, bunyi lagu selalu. Kata tutup lah, saya bukan jenis dengar lagu. Dia kata minta maaf ustaz, radio dia ni tak boleh tutup. Dia pakai tak tutup dah. Habis tinggi dia tutup volume, tutup suara, tapi dia bunyi. Cerita kuatnya dia punya karut, dia punya perangkat tu sampai perangkat kena dengar lagu. Jadi anak sendiri secara peribadi, kita sudah pesan kepada sahabat-sahabat yang edit video kita ni supaya jangan masukkan lagu-lagu muzik tidak ada. Kalau kata dia panggil iqa', suara latah, bunyi suara gitu tu, itulah tidak menjadi masalah. Sebagian disebut oleh tidak ada khilaf dalam masalah, tetapi hak muzik tu khilaf ulama. Harus orang kata mengambil hak harus, hak kata tak harus, kita nak jawab apa nak esok? Kalau yang tak harus tu yang kuat hujah dia, nak jawab apa depan Tuhan? Tak payahlah, benda tak ada jangan dimasukkan. Sebab tu kalau admin saya sendiri buat, kita sudah bagi peringatan supaya tidak ada lagu-lagu. Kalau orang ambil juga kata-kata kita ada lagu tu bukan hak kita buat. Orang lain dia buat. Dia nak ambil, tapi dia tak tahu tuan dia tak suka dengan lagu. Jangan duk main lagu ni, bahaya. Baiklah para pelajar, kita pergi kepada faedah yang keempat. Apa min hadzal hadis, masih lagi dalam ayat ini, wa tadhakuna wa la tabkun, kamu ketawa kamu tak menangis. Kata di para ulama tadabbur, dia kata apa? Istihbabul buka inda qiraatil Quran wa sama'ihi. Sunat elok kalau kita baca Quran, kita boleh memahami isi kandungan sampai kita boleh menangis dengan Quran. Kita baca Quran, Allah Ta'ala sebut tentang azab, biar menggigil kita. Orang Kelantan kata biar ketar kita, mengalir air mata kerana takut pada Allah Azza wa Jalla, takut kepada azab Allah yang telah ditimpakan ke atas orang-orang yang derhaka. Kita kata na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami daripada neraka. Jadi bila kita baca Quran, sampai kita ta'assur bil Quran tu sampai boleh menangis. Menangis. Wa dhammud dhahik wal ghina, dan ayat ini mencela terlalu banyak ketawa. Sekarang ni banyaklah filem-filem, orang ada buat video pendek, dia panggil parodi ke apa benda, semua tu istihza, duk main-main dengan orang, ambil suara orang tiru. Ini semua ni istihza, main dengan orang, jangan duk main. Wal ghina, mencela lagu-lagu, nyanyi-nyanyian. Wal lahwi wal la'ibi wal ghaflah, segala bentuk permainan yang melarakan daripada mengingati Allah.
dan lalai daripada ingat Allah, maka itu semua tu dicela. Jadi kalau kita dia kata tak boleh kalau kita dengar, boleh dengar tapi bukan jadi satu benda rutin. Nabi dengar Hasan contohnya bersyair, dia tak marah. Dan ada jugalah waktu ada majlis perkahwinan, Nabi kita benar je, palu kompang, gedebong, sambil-sambil itu dia benarkan sahabat kita Ansar menyanyi, atainakum wahayna nuhayyikum. Kalau aku panjang tidur habis tak lagu pun tidur dah. Jadi ada tempat-tempat ni berlagu siang malam buat apa kita. Cuma sahabat-sahabat kita yang ambil rukhsah majlis perkahwinan boleh berlagu, janganlah sampai bingit. Orang panggil bingit, tahu bingit, sakit telinga kita pergi nak cakap dengan kawan betul lagu kita kata selu-selu je lah. Itu pun kalau perlu, kalau tengok orang ramai, orang pakai duk cakap mu aku tanya khabar, tak payahlah lagu tu buat apa, mengganggu orang. Nak berlagu sangat, mentah anak orang lain kahwin ada lagu, anak kita lagu juga lah. Jadi kita buat, tengok ni anak pergi sekali, budak-budak pakai jubah naik atas pentas duk pukul gendang duf. Kita tak kata tak apalah, sebab pukul duf di tempat perkahwinan itu dibenarkan, tapi lagu dia kuat. Kita nak bercakap dengan kawan sebelah pun tak boleh dengar. Kita nak bikin ni apa benda ni? Nak makan, kita nak sumbak perut kan, nak sumbak telinga yang bingit hingga kita kata dah. Lagu kalau nak dengar lagu pun biar tenang. Orang bercakap pun boleh dengar, orang makan pun tenang. Ni koknya pasal lagu macam orang ni darat sangat, tak ada dengar lagunya buat ke dia. Baik. Ni panjang pula bab lagu ni. Jadi yang pentingnya baca Quran waktu tu itu pun tidak sesuai. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, bila baca Quran kamu dengar. Ni kita duk bercakap hingga bangar, jadi tak sah. Jadi Quran pun bukan tempat dia, tempat orang kahwin ni, tempat orang suka-suka. Kita jumpa kawan-kawan nak tanya khabar, nak bercakap, jadi kita kena ambil tempat yang sesuai. Baik, yang kelima, yang terakhir penutup, fasjudu lillahi wa'budu. Allah kata sujudlah kamu kepada Allah Ta'ala dan sembahlah Allah. Al-amru bis sujudi lillahi khususan. Allah Ta'ala sebut tentang sujud pada Allah Ta'ala semata-mata, itu menunjukkan bahawa lebihnya sujud. Sehingga Nabi, walah kalau kita kata rokok pun ibadat pada Allah, kenapa Tuhan pilih sujud? Wa annahu sirrul ibadah, rahsia ibadat itu duduk di sujud. Dan Nabi kita sendiri sebut, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Lish? Sebab kita letak muka kita hak comel ni, comel kau udah kita. Siapa dia kata dia udah? Akak tangan. Tak ngaku. Akak rugi 50 ya. Kalau ngaku ni boleh pitih lah. Sajalah. Tak ada orang mengaku dia udah. Muka kita muka tempat yang paling mulia. Sebab tu Nabi kita larang tampar muka. Kalau kita nak marah orang, jangan tampar muka. Tapi muka ni lah yang diletak di atas lantai, tempat dipijak oleh orang. Bayangkan kalau hari musim hujan, dia naik kaki basah, kaki pula kena makan kau sebaya, pijak atas kapek. Lepas dia pijak, kita pergi sujud. Rendah diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah dia panggil rahsia sujud. Maudhi'u wat'il aqdam, tempat orang pijak, kita letak muka kita. Kenapa? Lillah, kerana nak merendahkan diri semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah manusia ni, sujud ini untuk Allah semata-mata. Jangan kita pergi sujud pada makhluk, jangan. Ni tidak ni, nak hormat ke tak usah siapa sujud-sujud nah. Pas kaki lagi cium, tak, jangan. Ada SOP, jangan dilanggar kerana dia boleh membawa kepada perkara yang tidak baik. Mungkin orang hak cium tu dia faham, kan? Tapi mari hak lain pula, hak tak faham, jadi sujud pada tak sah pula. Na'udzubillah min ghadabillah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, pada pagi yang ceria ini 15 Oktober 2022 tamatlah 10 siri kuliah tafsir surah An-Najmi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kepahaman yang baik, dapat memahami isi kandungan Al-Quran, dapat menjadikan dia panduan dalam hidup kita menuju kepada Allah, dan dapat mendapat kepahaman beramal dengan apa yang telah diajar oleh Allah kepada kita.